Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung pada kitab Sahih Bukhari, dan kita berpindah ataupun bersambung dalam kitab saya muka surat 274, itu bab al-istihadah, bab bagi mencarakan istihadah, yaitu darah penyakit. Ini khusus untuk perempuan. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat Fatimah binti Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la adkhur abda'u salata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika 'irqun wa laysa bil haidati, fa iza aqbalatil haidatu fatruki salata, fa iza zahaba qadruha farsili anki dam wa salli. Maksudnya, katanya telah menyampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Malik daripada Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Fatimah binti Hubaysh Fatimah binti Jasin binti Abi Hubaysh telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya belum suci dari darah. Adakah saya kena tinggal solat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya darah penyakit, bukannya darah haid. Oleh itu apabila datang darah itu, hendaklah engkau tinggalkan sembahyang, dan apabila darah itu hilang sekadarnya, maka basuhlah darah itu dan sembahyanglah. Oh, betul ya. Saya ulang semula hadis ini. Baik, katanya telah menyampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Malik daripada Hisham bin Urwah daripada bapaknya daripada Aisyah daripada Fatimah bin Abi Hubaysh telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh saya belum suci itu daripada darah. Adakah saya kena tinggal salat? Jawab Nabi SAW, itu hanya darah penyakit, bukannya darah haid. Oleh itu apabila datang darah itu darah haid, hendaklah kau tinggalkan sembahyang, dan bila darah itu hilang sekadarnya, maka basuhlah darah itu dan sembahyanglah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat kalian,
Ini tak dapat tidak seorang suami, seorang bapa, dan begitu juga isteri dan anak dara dia kena tahu. Di dalam Islam ni kaum muslimin dan muslimat kalian, darah yang tertakluk dengan wanita ni ada 3 darah. Yang pertama sudah maklum darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Baik, sebelum kita bicara pendapat alim ulama tentang haid ini atau istihadah, kaum muslimin dan muslimat kalian, orang perempuan dia kena kenal sungguh jenis darah-darah yang keluar daripada rahimnya. Kalau kita lihat dalam Sunan Nasa'i, ada bercerita tentang masalah darah haid ini, kaum muslimin dan muslimat kalian, tentang permulaan, pertengahan dan juga akhirnya. Iaitu haid ni bila dia keluar mula-mula asal sekali, iaitu dia kehitaman, darah di kehitaman, kadang-kadang berketul, kadang-kadang tidak berketul, dia ada bau. Baik, lama-lama kaum muslimin dia berterusan, dia jadi darah merah seperti biasa. Lepas tu dia akan jadi kelam. Itu kena tahu. Itu dari sudut perbincangan dari segi hukum. Tapi dari segi saintifiknya, orang perempuan ni bila dia mari darah ini, dia tahu dah pada diri dia. Bila mari darah tu, kaum muslimat kalian, perasaan marah dia menonjak. Itu dia. Badan dia tak sedap. Itu dia antara saintifik dia. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, tetapi kadang-kadang terdapat was-wasus syaitan dalam permasalahan darah ini, khususnya bagi wanita. Jadi sebelum kita bicara hadis ni kaum muslimin dan muslimat kalian, yang pertama sekali, sebab kita ni terkongkong masa mula-mula belajar dulu, yang menjadi satu perkara yang susah bagi wanita apabila mari haid lebih pada 16 hari. Haid mari pada lebih 16 hari. Selalunya kita ambil selalunya 7 atau 8 hari. Tapi bila lebih pada 7-8 hari, sampai 16 hari tak berhenti. Sampai 16 hari tak berhenti lagi. 18 hari tak berhenti lagi. Sudah. Siapa yang risau? Yang risau siapa? Suami. Suami. Dua-dua risau. Suami pun risau, isteri pun risau. Betul. Tidak baik. Biasalah kaum muslimin, kalau tidak akan ngantuk lah. Betul itu realiti. Aku semua cakap realiti lah tu. Jadi dalam permasalahan ini ya kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi dalam pembahasan alim ulama, berapakah lamanya haid? Ini berapakah lamanya haid? Itu sebab siapa nak tahu lama tak lama, itu pembahasan alim ulama. Tetapi yang lebih penting, perempuan dia tahu tentang darah, itu lebih penting. Itu sebab Ibn Battal ni kalau Ibn Hajar ambil pendapat dia. Jangan nak bicara tentang berapa hari itu khilaf ulama banyak. Yang lebih penting, segi ilmunya, orang perempuan tahu tentang darah. Kalau tak tahu tentang darah, nak keliru. Baik, kita ambil dulu pendapat alim ulama. Baik, kamu muslimin dan muslimat kalian, sebab kita ni dah belajar dari pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau orang perempuan ni, kaum muslim muslimat kalian, kalau haid dia sebelum hari dia berhenti, dia tak ada risaulah. Kan timbul kerisauan kalau lebih pada 10 hari. Bagi pandangan Al-Imam Syafi'i, kurangnya haid itu 1 hari 1 malam. Dan selama haid 15 hari 15 malam. Tetapi Al-Imam Tibrani
Tengok cantik. Imam Ghazali sedap lah ni kamu. Bagi aku, tak ada pun hadis yang menentukan selama dalam baik ni belakang tak ada. Kata Imam At-Tibra, Imam, minta maaf ya, jangan sabitkan nama ustaz lain, nama Al-Imam betul. Sebabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan belah hari, belah malam haid selama-lama bagi wanita, dia berdasarkan kepada hadis umum. Apa hadis umum? Iaitu agama perempuan separuh daripada agama seorang lelaki. Betul tak tu? Agama seorang perempuan separuh daripada agama seorang lelaki. Baik, kalau kata separuh, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau buat solat ya, orang lelaki sudah tentu 30 hari. Sebab dia agama dia penuh. Kalau dalam hadis dia menyebut agama perempuan separuh daripada agama lelaki, bermaksud separuh daripada 30 hari jadi berapa? 15 hari. Maka atas dasar itulah orahan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan haid itu selama-lamanya 15 hari. Sebab hadis itu umum yang mengatakan agama perempuan separuh daripada agama lelaki. Jadi, baik. Tapi Imam Tibrani jawab. Dia kata, hadis itu umum, tapi tak ada hadis khusus yang menerangkan kaum muslimin muslimat kalian lambung 15 hari itu tak ada. Jadi, baik. Al-Imam Abu Hanifah, dia kata, sekurang-kurang haid itu 1 hari, selama-lama 10 hari. Dah buka dah buku Nabi. Allah, terima kasih. Bismillah. Sekurang-kurangnya itu 1 hari, selama-lama 10 hari. Sebab Al-Imam Abu Hanifah, kaum muslimin dan muslimat, disokong oleh Al-Imam Fakhrul Razi. Dia berdasar, kata Nabi SAW, kiralah haid itu ayyamun, iaitu hari-hari kamu. Kiralah hari-hari kamu, ayyamun. Ini kena belajar dengan bahasa Arab. Kalau orang bahasa Arab, kamu semua kalau 1 hari dia panggil apa? Yauman. Betul-betul? Kalau 2 hari, yaumai. Kalau 3 hari, salasata ayyam, arba'ata ayyam, khamsata ayyam. Okey? 10 ayyam. Sittata ayyam ila 10 ayyam. 10 hari. Ayyam. Kata ayyam tu bukan ayam makan tu, ayyam hari. Tapi bila sampai 11 ayyam ke yauman. Yauman. Bahasa Arab kita kata 11 ayyam. Apa kena ngaji bahasa Arab tu? Dia kata yauman. Jadi Nabi kata kira hari itu hari-hari. Jadi kalau sampai 11 hari, orang Arab tak panggil hari-hari, dia panggil ada 11 yauman. Maka berlimpah diguna bahasa, dia kata 10 hari. Sedap juga pemasaran ulama. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, lalu dijawab oleh Muhammad Imam At-Tibrani. Semua itu segi bahasa, pembahasan. Tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan ayat apa semua, tak ada. Itu segi bahasa, tak ada had. Jadi bagi orang perempuan, yang pasti bagi dia ada 2. Yang pasti bagi dia ada 2. Pertama, mengenali Nabi. Ada kenal darah dia. Jangan tunjuk ke suami, bang ni darah apa. Suami mana tahu. Dia tahu lah kamu sini. Mula-mula tadi macam mana? Mula-mula kan keluar hitam, lepas tu darah, lepas tu kelabu. Bila kelabu, ngari merah lah, itu bukan dah tu. Sebab dah dari kelabu dah. Memang kalau dia tak kenal darah dia, maka bagi perempuan, ambillah pada masa-masa yang biasa bagi dia.
Kiranya kalau 8 hari lah kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang perempuan ni dia kaum muslim dia tak kenal apa. Maka kira lah hari biasa bagi dia 8 hari, 9 hari, 9 hari. Baik. Satu. Okey, bisa? Boleh? Sekarang ni timbul pula kaum muslimin. Perempuan pula bila 8 hari dah berhenti dah. Berhenti dah 8 hari. Tak ada dah. Tiba-tiba hari ke-10 keluar pula borak sekolah air. Sudah. Dalam ni. Hari 8 berhenti dah. 9 tak ada apa. 10 tak ada. 11. Mari pula borak dia. Borak kelabu ya dah. Itu kata Nabi. Irkun. Itu cuma peluh saja. Itu tak ada masalah betul. Boleh makan? Tak ada masalah dah. Itu dia masalah. Jadi kalau muslimin dan muslimat kan, itu cerita darah-darah haid ya. Jadi itu sebab kadang-kadang ramai keliru dalam permasalahan ini. Jadi minta maaf 15 hari itu tidak ada dalil yang tepat. Cuma itu adalah dasar umum yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i. Yang penting bagi perempuan kena darah dan hari kebiasaan bagi dia kalau sekiranya berlaku kekeliruan. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat akan timbul satu permasalahan, iaitu bahawasanya Aisyah kata anha qalat Fatimah binti Abi Hubaysh. Bahawa sesungguhnya telah berkata Fatimah binti Abi Hubaysh. Sini ada sedikit kaum muslimin dan muslimat dalam pembahasan alim ulama. Dia kata di sini ialah Fatimah binti Jashin binti Abi Hubaysh. Bukannya ialah Zainab binti Jashin. Jadi Fatimah ni adalah merupakan adik kepada siapa? Kepada isteri Nabi yang bernama Zainab bin Jashin. Jadi orang kata ini adik ipar. Adik ipar Nabi SAW. Baik. Jadi dia tanya Nabi. Dia tanya dia, ya Rasulullah, inilah athur. Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak cuci. Sebab Fatimah binti Jashin ni dia tidak tahu lagi tentang membezakan darah haid. Ingatkan darah yang keluar tak berhenti-henti itu, dia ingatkan itu darah haid. Maka bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah, inilah athur, sungguh aku tak bersih. Maka Nabi pun jawab, dia kata, Abdul Salah, adakah aku tinggalkan sembahyang? Berhenti sikit. Sedang ini ada syarahan hadis. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam Islamnya Fatimah ni dia adik kepada Zainab binti Jashin, merupakan adik ipar Nabi. Maka tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi dan dalam kitab Fathul Bari. Boleh tengok. Kaum muslimin dan muslimat kalian, di sini ada pendapat alim ulama tentang cerita adik ipar Nabi ni Fatimah ni. Dia tanya Nabi. Di sini Al-Imamul Mawardi mengungkaikan beberapa permasalahan tentang pertanyaan Fatimah binti Jashin ni adik kepada ipar Nabi SAW. Baik. Begini ceritanya. Saya tengok adik ni para ulama membawa dalam bab suara perempuan. Bab suara perempuan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari, tuan-tuan tengok dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Kebanyakan ahli ulama seperti Al-Imamul Mawardi, kaum muslim Ibnu Hajar, pertanyaan adik ipar Nabi kepada Nabi. Sebab adik ipar ni boleh kahwin kan. Tapi kaum muslim bertanya. Di sini nak menunjukkan kata ulama kaum muslimin dan muslimat kan tentang suara perempuan. Suara perempuan. Suara perempuan ni Al-Imam Mawardi membagikan pendapat kepada 3 pendapat ahli ulama. Adakah suara perempuan ini aurah atau tidak? Ada ulama yang mutasahilin, yang pandang ringan. Dia kata suara perempuan tidak aurat.
Suara perempuan tidak aurat. Yang cuma aurat itu badan dia. Ini mutasyidin. Yang kedua, mutasyidin, yang mengatakan suara perempuan adalah aurat. Dan pendapat yang ketiga, ini juga pendapat Al-Imam Mawardi. Dia kata suara perempuan adalah aurat, terkecuali boleh digunakan dalam bab ad-darurah. Bab yang darurah. Seperti mana berjual beli, kata Imam Al-Mawardi. Kalau perempuan tu dia jadi penjual, kita jadi pembeli. Jadi kita kena tanya lah, berapa sekilo rial ni? Perempuan dia kata aurat. Jadi dia faham orang kaum muslimin dan muslimat pula. Maka dalam bab itu adalah bab boleh. Ingat perempuan tu. Jadi tapi kalau lain daripada itu, adalah perempuan itu adalah suara itu aurat. Tapi cantik kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Asqalani minta maaf cakap ke kaum muslimin. Orang zaman sekarang tersaduk bahman ni lah. Ulama dulu dah bahada. Imam Ash-Shawqi, Imam Ali bin Hajar Al-Asqalani ambil pendapat yang cukup simpel. Baik. Dia kata, itu Ibn Hajar. Kenapa orang perempuan kalau di sembahyang berjemaah, kalau berlaku satu perkara dalam solat, kenapa perempuan tak disuruh dengan kata subhanallah? Dia perempuan kena bertepuk. Saya kenapa tak dibenar orang perempuan subhanallah macam lelaki? Kenapa kata bertepuk? La ilaha illallah Ibn Hajar. Cantik kan? Lelaki kata subhanallah. Kenapa perempuan kata? Jadi cuba kita balikkan. Kenapa perempuan perlu bertepuk daripada subhanallah? Sebab itu dia. Tak payah dah. Tuan Nazir kata aurat. Kau malah urai dah. Kamu sini dia. Itu soalan perangkap. Dia kata aurat. Jadi dia masalah dah. Kamu sini dah muslimat lah. Baik. Sekarang cuba kita fikir ya. Dalam bab kamu semua orang bersentuh tentang musabaqah Al-Quran. Orang perempuan musabaqah Al-Quran. Jangan sentuh lagi. Perempuan seorang sedap, dia boleh menarik seorang. Boleh tak perempuan azan? Ada perempuan azan? Tak boleh kan? Sebab apa tidak boleh? Allah, betul-betul. Jadi itu sebab benda diolah oleh ahli ulama lah kaum muslimat. Kalau dah dalam sembahyang pun dia tak boleh kata subhanallah. Dalam doa azan pun perempuan tak dikata boleh nak azan. Kaum muslim, mana lebih besar? Musabaqah Quran ataupun solat? Solat lebih besar. Dalam solat pun tak ada tegur subhanallah. Apakah mendendangkan Al-Quran? Tengok kaum muslimin dan muslimat. Sudah ya. Jadi mereka pun ambil. Sudah baca punya. Tengok dia kata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Mari. Sebab saya mau baca dalam 3 hari ini tidak ada. Sebab ini pernah berlaku pada satu hari raya. Satu hari raya. Saya dengar pula TV yang itu cerita hari raya. Dia kata orang kau mana? Pernah berlaku dalam satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika sampai raya, Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Maka di rumah Nabi itu ada orang perempuan yang menyanyi. Ada rumah Aisyah. Bersama mereka ada At-Tibil. Tahu At-Tibil? Dia genap. Genap. Kompak lah. At-Tibil. Jadi akhirnya bila Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai rumah Nabi, apa Abu Bakar kata? Di rumah Nabi pun ada syaitan ya? Betul kan? Ada syaitan. Lalu apa kata Nabi? Di sini kaum muslim, biarkan mereka bergembira. Karena ini hari keramaian, maksudnya hari raya. Biarkan mereka bergembira. Cakap tu saja, biarkan mereka gembira.
kaum muslimin, Nabi kata biarkan mereka. Biarkan mereka itu kaum muslimin bermasuk ialah seorang perempuan ini kan. Itu sebabnya kata ulama hadis, orang-orang nak ambil hukum dalam masalah kena jujur. Disebut dalam sanad hadis yang menyanyi di rumah Nabi itu adalah kanak-kanak perempuan Hafsah, bukannya orang dah anak dara. Bagaimana itu? Jadi permasalahan bukannya orang-orang dewasa yang mereka itu ada anak-anak perempuan kaum muslimin dan muslimat kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata biarkan. Tapi Rasulullah kaum muslimin dan muslimat tidak menegur Abu Bakar, tidak menafikan Abu Bakar itu bukan suara syaitan. Betul tak betul? Ada Nabi kata itu? Tak ada. Cuma kata biarkan. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat memang itu orang perempuan. Kenapa alamat suara mereka adalah aurat, tapi boleh digunakan kalau bidarurah. Bidarurah nak jual beli boleh lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Kalau nak cakap pun boleh, kata Imam An-Nawawi, dengan suara yang apa? Yang keras. Suara yang keras. Jangan bila telefon Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan tengok-tengok macam tu. Tak ada taranum di situ. Dia lembut. Itu memang tidak boleh. Kan? Kamu muslim cakap biasa kalau dah. Jadi di sini nak kaum muslimin dan muslimat kalian yang nak dibawa oleh Ibnu Hajar, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kata adik ipar, tapi boleh bertanya. Kan Nabi jawab juga, perempuan itu bertanya pada Nabi, Nabi jawab kerana itu adalah darurah. Nak bicara tentang masalah hukum. Itu masalahnya. Baik. Okey. Jadi Fatimah binti Khubaish, kaum bin Jasin ini ialah dia kata, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia rasa pertama, dia rasa ingatkan darah yang keluar itu ialah kamu darah haid. Lalu dia kata, abada'us salata, adakah aku kena tinggalkan sembahyang? Kata Nabi SAW, innama dzalika irqun wa laysa bil qaidati. Itu wahai Fatimah, itu adalah irqun. Irqun ialah peluk, bukannya haid. Bermaksud itu adalah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu darah istihadah. Baik. Kaum muslimin, sebab apa berlaku darah istihadah? Darah istihadah ni dia keluar, dia adalah darah penyakit. Sebab apa timbul macam ni? Saya ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata, bagi perempuan ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ada satu pembuluh adalah aurat dekat kain perempuan dia. Kalau terluka, dia terluka, maka kaum muslimin dan muslimat bila terluka pembuluh tu, maka dia susah nak tutup. Dia akan keluar di kaum muslimin dan muslimat. Itu dia. Jadi itu sebabnya kalau terluka sedikit, dia bukan saluran haid, tidak kaum muslimin. Dia ada satu pembuluh. Bila terluka kata Imam Taimiyah, dia susah nak tertutup. Itu dia akan keluar. Itu kata. Jadi tuan-tuan rujuk dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah muka akan dapat orang perempuan buat macam ni kerana kena istihadah. Dia kata ada satu ayat Quran dia ambil. Ini orang perempuan kena istihadah yang darah hidung kau tak berhenti. Ada satu doa dalam Quran dalam bawah ini. Tuan-tuan tengok dalam surah Hud ayat 44. Ayat 44 ya. Ayat 44. Ibnu Taimiyah pernah satu ketika seorang kena mamisat ni kena darah keluar. Lalu kamu semua dia ambil satu tinta, kalau kita ni bunyi kan mudah, tulis di apa ni? Di piring tulis. Ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma wa qudiyal amr. Tengok surah Hud ayat 44. Jadi kaum muslimin tulis itu. Ambil air, minum. Itu dia antara untuk menahan darah kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Nabi orang ke perempuan ni, dia keluar darah istilahnya. Dia keluar istihadah kaum muslimin. Dia tak ada rasa di badan dia. Tak ada benda kaum muslimin. Itu ada rasa. Jadi
Jadi warna puasa nama bukan waktu hari itu istirahat. Baik. Kata Nabi, "Wa iza aqbalatil haidatu fatrukis salata." Tapi ingat bila mari naklah kamu tinggalkan. Wa iza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa salli. Kalau sekiranya telah pergi qadar itu naklah kamu mandi dan juga ialah kaum muslimin dan naklah kamu basuh darah itu dan kamu sembahyang. Baik. Sekarang begini cerita. Al-Binam Imam Ibnu Hajar dan Syekh Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam syarah pada Bulughul Maram, bagaimana orang perempuan ni kalau dia kena istihadah, memang dia wajib solat. Dia wajib solat. Lawan tetap keluar. Syekh Abdul Rahman Al-Bassam yang nulis kitab Tawdihul Ahkam syarah Bulughul Maram dan juga pendapat Ibnu Hajar, kaum muslimin dan muslimat kalian, di sini ada berbagai pendapat ahli ulama. Yang pertama ialah pendapat jumhur. Bagi orang istihadah ataupun orang yang kalau kita orang lelaki ni sisil bau, kencing ya, dedah, tak ada di kencingnya kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi dia wajib solat. Bila dia wajib solat, kaum muslimin dan muslimat kalian, pendapat kebanyakan ahli ulama, dia tak boleh ambil air sembahyang wudu kecuali bila masuk waktu. Okey, kecuali bila masuk waktu. Bila dia masuk waktu, dia terus solat. Dari perbincangannya, orang kena istihadah ni, boleh tak satu wuduk dengan satu solat? Ataupun boleh satu wuduk dengan banyak solat? Pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa semuanya satu wuduk, satu solat. Orang istihadah, satu wuduk, satu solat. Bagi pandangan Al-Imam Abu Hanifah, boleh banyak solat, cuma jangan berganti dengan solat fardu yang lain. Contohnya adalah kaum muslimin dan muslimat dan lain pada zuhur. Ya. Selagi mana tak masuk waktu asar, dia sebagai sunat kembali pun boleh. Jadi kamu jadi dapat jumur satu wuduk, satu solat. Kalau dia nak solat lain, kena ada wuduk. Tetapi pendapat yang pertengahan, kita kena tengok dulu. Kaum muslimin dan muslimat kalian dapat. Kalau perempuan ni istihadah kat kaum muslimin dan muslimat kalian, apa nak terjadi? Apa dia? Kalau nakkan tarawih, lepas Aisyah ambil pula, lepas 2 rakaat pun ambil pula, lepas 2 rakaat pula ambil pula. Macam mana? Satu wuduk dan boleh disolat lain, tapi dengan syarat, dengan darah dia tidak keluar banyak. Boleh faham macam? Hati dia kaum muslimin. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ambil sembahyang tak? Dia sembahyang fardu, dia enggak sunat. Dia berasa tak basah, mana-mana lagi betul. Sikit tu biasa, maka boleh. Tapi nampak-nampaknya berjerut dan kaum muslimin dan tak berjerut. Itu orang faham tak tahu. Ini orang faham balik tahu, orang balik tengok kita tak tahu. Kaum muslimin dan muslimat. Maksudnya ada macam apa? Macam ada basah. Itu tidak boleh tak. Dia kena basuh, dia ambil yang lain. Tapi sedikit dia maafkan. Begitulah kiasannya kepada orang yang sisil baul. Orang yang sisil baul, kemudian muslimat kalian. Memang pendapat jumhur kata satu wuduk, satu solat. Kamu cakap Ustaz. Ini termasuk puasa Ustaz. Masuk puasa ke bagi wanita? Ya, puasa macam tu. Ialah benda itu. Biasanya bila kita tak boleh puasa. Kalau haid saja, puasa. Puasa. Perempuan yang istihadah, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kena puasa. Dia tak boleh puasa ni, dia jadi puasa. Sebab orang yang perempuan kalau istihadah pun wajib solat. Puasa lebih lagi, memang macam. Cuma tak boleh haid dan nifas. Baik. Begitulah seterusnya orang yang tidak penyakit sisil baul, kencing lidah, kencing je kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi boleh tak boleh? Kalau ikut pendapat jumhur ulama, okey. Ya, tadi orang yang makan kencing lah. Bagaimana macam orang yang buang angin tu?
Kentut tak boleh tahan. Dia panggil sesi kentut pula dah. Okey, baik. Okey. Cantik. Di mana semua? Baik. Saya ambil dua pendapat kelakor, satu pendapat logik. Allah, tuan-tuan, ada orang jangan tanya kita pun ada juga. Orang ni dia sisi dia dorong ni kentut. Sisi tu dorong. Mana kentut. Bismillah. Kamu cakap ya. Cantik soalan tu. Kata satu ustaz tu, yang sebutlah ustaz dia tak kenal pun. Dia kata orang yang sisi kentut ni, dia kena ambil semayang 5 kali. Dia kena ambil semayang. Lepas ambil semayang, ambil lagi. Lepas semayang, ambil lagi 5 kali. Bak dia semayang. Lepas semayang, bak dia kentut. Ada 4 lagi. Allah Akbar. Aku baca drastik ustaz dalam TV tu. Kenapa tu? Maksudnya dia tahu qadar dia. Dia tahu qadar ni kaum muslim dan muslimat macam tu. Dia. Jadi kalau kentut lagi ada 3 huruf lagi. Kaum muslim, apa ni huruf? Kalau benda tu kaum muslim kentut dia adalah sama. Dia adalah sama sebab itu adalah penyakit. Sama lah pendapat ulama, tak ada masalah betul. Dia ambil semayang, kemudian tiba-tiba dia penyakit ni muslimat pula. Itu dia. Baca dia satu kes. Ada cerita ya. Allahu Akbar. Satu hari ada 3 di kalangan tabi'in. Nama dia Mujahid, Tawus dan Akrimah. Akrimah bin Abi Jahal, Tawus dan Mujahid. 2 orang ni, 3 orang dia mengaji tahsul, buat tafsir dengan Ibnu Abbas. Alhamdulillah, mengaji tafsir. Jadi ahli tafsir semua, Mujahid, Akrimah, kemudian dan Tawus. Masa dari tafsir itu, kemudian di masjid bertahsul dengan 3 orang yang tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersolat, Allahu Akbar solat. Lepas solat yang tahu Akrimah tunggu dia bila dah tunggu nak kena solat. Baik. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Ini saya ketikkan daripada Syekh Sabit. Datang seorang lelaki, dia tunggu Ibnu Abbas nak tanya masalah. Tapi Ibnu Abbas ni semayang lama sangat. Akhirnya bila tunggu lama tak habis-habis juga, lalu lelaki itu bertanyalah kepada 3 orang anak murid Ibnu Abbas, seperti Mujahid, Tawus dan Akrimah. Dia kata, aku ni ada penyakit silsil mani. Sudah, ini tadi turak, kentut. Dia silsil baul, kencing. Ini pernah berlaku silsil mani. Yang ni keluar mani, zom. Ada satu penyakit ni. Lalu kaum muslimin dan muslimat pula, hal ada yang ghusl. Adakah atas aku kena wajib mandi? Sedangkan biduni syahwatin, tak ada syahwat pun. Tak ada syahwat. Kain mandi ni sebabkan muncul ada syahwat. Tapi aku ni tak ada kemuncul syahwat pun. Sekejap dia tu, keluar mandi. Kejap tu, adakah aku kena mandi juga? Akrimah, Tawus dan Mujahid ni, dia kata kami mengaji bila keluar mandi wajib mandi. Dia kata aku ni penyakit. Aku ni berpenyakit. Kami tak tahu buat penyakit tak penyakit. Yang penting kalau keluar mandi, mandi. Ibnu Abbas tengok solat kamu sini, dengar juga. Dengar. Jadi dia tak kosong itu. Dengar tu sebab kosong ni, kalau tak dengar memang tak kosong. Kamu macam orang dia sembahyang, dia tak dengar imam baca, khusyuk sangat. Memang dia tak khusyuk kan? Baik. Mungkin sangat. Jadi apa berlaku? Akhirnya lelaki tu, dia dengar kecewa, dia pun balik. Ibnu Abbas pun cepatkan solat dia. Kata Ibnu Abbas, siapa yang beri fatwa semacam itu? Siapa beri fatwa macam tu? Marah Ibn Abbas buat dia. Kata dah kamu 3 orang beri fatwa, panggil dia balik, cari dia.
patut ni seorang ni cari, dia gitu macam. Lepas tu dia mengadu pada Ibn Abbas, dia kata ceritanya. Kamu tak boleh tanya lagi, ya aku ni penyakit, tak ada syawak dan apa. Keluar mana? Adik kau dia mandi. Kata Ibn Abbas, tidaklah wajib ke atas kamu mandi. Kerana tidak ada syawak, itu ada penyakit. Maka atas dasar itu kau tanya Ibn Abbas kata, itulah, itu kaum muslimin dan muslimat, ibadat seorang yang jahil. Apa nama? Allah. Seorang yang alim itu lebih afdal dengan seorang abid yang beribadat 70 rakaat. Itu bukan kata Nabi, itu kata Ibn Abbas. Tapi orang sandar pada Nabi. Itu hadis semodong, itu pendapat Ibn Abbas. Jadi sekarang ni nak kaum muslimin, dia ini bukan kentut kata apa nama? Bukan kentut biasa. Ini kentut penyakit macam sedaun. Maka itu tidaklah mengapa. Okey? Wallah. InsyaAllah dalam bab ini kita akan bertemu dalam bab kaum muslimin insya-Allah, iaitu orang istihadah, dia berada dalam keadaan i'tikaf. InsyaAllah kita bertemu dalam bab ini, dia akan bincang. Okey? Wallahu a'lam. Aduh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.